Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, sehinggalah perkataan beliau dan ketahui olehmu dan ketahui olehmu bahawasanya hajat kepada sobat itu melengkapi ia akan segala masa. Kerana barang yang mengenai akan manusia itu tiada sunyi ia daripada dua macam. Sobar ni tak ada waktu kita tak sobar. Katanya Syekh Abdul Qadir kata, semua masa dalam hidup kita kena sobar. Apa keadaan juga kita kena sobar. Ketika kita suka, ya bersobar dengan suka. Kain senang, kena sobar dengan senang. Kain susah, memang tentu dah kita kena sobar. Maka manusia ni tak boleh lari daripada sobar. Ya kata kerana manusia ni tak lari daripada dua macam keadaan. Pertama, barang yang setuju dengan keinginan dia. Benda yang kita nak jadi. Setuju dengan keinginan kita. Kedua, benda yang menyalahi akan dia. Yang kita nak tak berlaku. Kita nak lahir jadi orang semak, muka supaya nyepak. Sudah lagu mana. Kita nak jadi orang bijak, tiba-tiba jadi bodoh letup. Sudah. Kita nak jadi orang suhu, tak ada orang kenal pun kita. Kita nak orang suka kita, orang benci kita ada. Keadaan kita. Ada benda berlaku sebagaimana apa yang kita ingin. Ada benda berlaku di luar hak kita nak. Ada pun yang setuju dengan keinginan seperti sihat badan kita dan selamat. Tu hak kita nak berlaku tu sihat tubuh badan. Buat kerja selamat berlaku dunia, nak selamat akhirat ni. Dan kekayaan, boleh harta. Ada orang nak harta berlaku. Standard manusia nak kepada harta. Lepas tu saya tu wali tak minat ke harta. Dia bukan tak minat ke harta. Dia takut harta tu menipu dia. Tu saja. Kalau harta tu tidak menipu dia, tak mengganggu dia, nescaya tak ada masalah harta bagi dia. Dan kemegahan, megah, soho, orang hebat, orang kedebel, nak belakang tu buat kita. Kalau boleh, Superman pun nak jadi juga. Boleh terbang, boleh repih besi, nak soho lagu tu. Perangai manusia. Maka sangatlah hajatnya itu kepada sabar. Maka ketika mudah juga, ketika benda tu berlaku mengikut apa yang kita ingin juga, kita kena sabar juga. Sabar kata mana? Sehat tu berbadan nak sehat, sabar apa dia? Sehat aku suka, tak ada sabar apa dia. Kalau sakit betul kena bersabar. Kalau kita faham kalau sehat apa dia sabar lagi, tak perlu dah lah sabarnya. Hak kita nak tu berlaku ni, hak berlaku hak kita tak sihat tu kita kena sabarnya. Katanya Syekh kata, maka sangat hajatnya kepada sabar. Benda hak berlaku, hak kita nak pun kita kena sabar. Kerana jika tiada ia sabar. Benda hak berlaku tu menurut keinginan kita. Kalau kita tak sabar dan dia boleh hak kita nak tu, nescaya melampaui ia dan berlebih-lebih ia. Rupanya boleh hak kita nak pun kena sabar juga. Takut apa? Takut sehat, kita tak hargai sehat tu. Kita guna sehat kepada benda yang tak betul pula. Ni orang tak bersabar dengan nikmat dia tu, sehat ni. Boleh harta yang guna kepada benda-benda haram juga. Kena sabarlah.
Boleh dah hak kita nak tu tak sabar juga. Jadi hak ni pun kena sabar juga. Berlaku benda hak kita nak pun kita kena sabar juga. Kalau hak tak berlaku lagi-lagilah kena sabar. Pada bersedak-sedak, berlebih-lebih bersedak-sedak. Salah kau bersedak-sedak? Tidak salah, tetapi jangan berlebih-lebih Makan tu orang kata biar khabar, biar ingat ke Tuhan. Tak salah kita makan benda sedap, duduk rumah sedap sikit tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan kita buat galai gati. Sedap rumah, sedap nikmat, galai gati dengan agama kita, jangan buat galai gati dengan Tuhan kita. Biarlah Tuhan kita paling sedap sekali. Hamba duduk dengan Tuhan sedap sekali. Duduk dalam rumah sedap, duduk dalam istana sedap, duduk atas kereta mewah sedap, tapi tak boleh lawan duduk dengan Tuhan. Tu tak apa. Kita bimbang duk sedap, tak sabar dalam kesedapan tu, melupakan Tuhan. Lupa Tuhan, tak ingat Tuhan. Kita ingat time sedap lagu ni tak perlu bersabar dah. Kena sabar juga. Sebab tu Nabi pun bimbang. Nabi royak kepada sahabat dia, Dia kata, wahai sahabat-sahabatku, aku tak takut kalau mu susah. Sebab mu sabar, Masya Allah. Kalau bak susah kat bisa benar mu kalau bak susah. Penyabar sungguh. Tapi aku bimbang mu senang. Rasulullah pesan, aku bimbang mu senang. Kerana jari orang boleh bersabar dengan kesenangan dia. Apabila orang senang, orang lupa. Dulu masa susah lekat balasah. Masa susah dulu rajin, nolong, buat benda kebajikan. Tapi sekat senang ni 2-3 menjak ni balasah betul lah. Kereta nampak laju pada hak dulu. Hak dulu kereta buruk ya. Siapa balasah? Lah ni kereta laju telajak ke lawan start tak siapa balasah. Laju telajak kali tak ada nak berik kau guano. Tak sabar dengan benda hak kita nak. Dan mengikut keinginannya, maka jatuh ia di dalam kebinasaan. Dengan kesenangan, dengan benda hak yang kita nak tu berlaku, kadang-kadang menyebabkan kita lala kalau kita tak sabar situ. Maka gapo dia hak berlaku pun kena sabar. Baik ke, buruk ke, senang ke, susah, kena sabar berlaku. Dan ramai orang tergelincir ketika senang, bukan ketika susah. Ketika susah semakin pegang kuat agama, semakin senang, aduhlah, penat sungguh. Tu Rasulullah pesan kepada sahabat dia, hak kuat iman dah. Pahok kita hak cak ayah duk nipu Tuhan, nipu Nabi Muhammad tiap-tiap malam. Tak kuat lagi. Tak apa, insya-Allah hamba kalau kaya tak apa. Sahabat Nabi mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, hamba susah ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, tak apalah, bersabarlah. Hamba sabar dah ya Rasulullah. Tapi hamba rasa hidup hamba terlalu susah kata. Doa biar hamba jadi kaya ya Rasulullah. Rasulullah kata, takut mu tak boleh sabar. Sabar juga. Saat ni susah sabar juga. Kata Rasulullah, takut mu tak boleh sabar dengan kaya. Dah insya-Allah hamba duk biasa dah sabar ya Rasulullah. Aku wasuah mu. Doalah ya Rasulullah biar hamba kaya. Gi 2, 3, 4 kali temu Nabi. Maka Rasulullah pun kata tak apalah, mu nak kaya sangat Sa'labah nama dia. Sa'labah nama. Tak apalah mu Sa'labah nak kaya sangat aku doa. Maka Rasulullah pun cari kambing sepasang wi ke dia. Ambil modal lah mu berah ni insya-Allah. Kambing hok Nabi bui. Bukan hok tok gawa bui. Bukan hok JKK bui. Ramak molek lah. Biok pah kembar. Akhir sekali asal 2 ekor jadi beratus ekor. Beribu ekor. Dulu duduk pera dekat Madinah. Yang mungkin 2-3 ekor. Lama kau jauh dengan orang. Mungkin padai nak padai luar. Kau jauh. Duduk padai sore. 2 butir bukit hok dia saja. Kambing hok Nabi bui. Berkat sungguh Nabi kata insya-Allah. Dulu balasah tiap-tiap hari. Lah ni tak ada lah. Tak ada tak nampak balasah. Jumaat mu jom mari ya kata. Sudah. Katanya Rasulullah berat dah Sa'labah ni. Dulu aku ayat dah, dia tak boleh sabar dah tu. Kuat harta telah menguasai diri dia. Impian hak dia nak, cita-cita dia nak boleh dah tapi dia tak boleh sabar. Jadi lagu tu.
Maka apabila banyak harta Rasulullah minta zakat lah. Zakat pun orang kaya. Maka apabila pergi, dia buat tak layan. Wakil Rasulullah mari minta zakat. Maka Sa'labah kata nanti hamba nak kira. Mu ingat sikit harta aku banyak. Awak lasai lah. Nak kira banyak. Akhir sekali tak bayar. Rasulullah minta 2-3 kali. Ada kerja lah nak kira kau ni tak ada lah. Akhir sekali Rasulullah kata, bawa ambil harta Sa'labah aku tak sir. Sudah. Dia apabila dengar lagu tu, maka dia takut. Teringat semula. Sudah. Aku ni lala dah ni. Rasulullah kayak gitu kok. Rasulullah kata, bawa. Tak usah ambil harta Sa'labah aku tak sir. Maka dia merayu Rasulullah suruh ambil harta dia. Amo nak uwi zakat. Tak sir aku tak sir hartamu. Rasulullah ayat lagu tu kan. Supaya kena tuluh tu. Hidup dia jadi karut. Kohor itu. Meninggal Rasulullah, wafat Rasulullah, naik Sayyidina Abu Bakar. Naik Sayyidina Abu Bakar, dia nak bayar zakat juga. Nak wih piti. Abu Bakar kata minta maaf. Rasulullah siapa mati tak terima hartamu. Aku nak terima. Okay? Minta maaf. Mu nak wih kau Allah. Dia kau sedih kau tak boleh. Naik Sayyidina Umar. Gitu juga. Akhir sekali mati dengan lagu tu. Nak siapa? Tu orang tak sabar dengan harta. Bukan orang tu hanya cerita. Cerita tu betul, tapi kita tengok diri kita. Kita nak jadi lagu tu kau tidak. Sebab susah ni ramai orang boleh sabar. Sabar, buat muka siap, pakai baju buruk duduk balasah. Tain kaya, tak lekat balasah. Majlis ngaji tak mari dah. Kaya dah, banyak peti dah. Kereta kau laju dah. Dulu naik motor buruk-buruk boleh bagi balasah juga. Mari tempat majlis ilmu juga. Tu sabar ni kita nak pada semua keadaan kita. Benda hak kita nak berlaku pun kena sabar. Benda hak kita hak tak berlaku, hak kita nak pun kena sabar-sabar lagi. Dan sabar atas yang pertama ini lebih suka. Kata Syekh kata, sabar atas benda hak kita nak hak berlaku, hak tu hak payah. Kita nak kaya, boleh jadi kaya. Nak sabar atas kaya tu payah. Tapi kalau hak kita nak tetap berlaku, hak tu ramai boleh sabar. Sabar. Susah kita weh, sabar. Ramai boleh kecek bak sabar, tain susah. Tain senang. Gelecoh. Kerana kaya itu takut gelecoh, licin lajuk. Kerana itu berkata sahabat radhiyallahu anhum, disudi akan kami. Disudi. Bahasa Kelantan molek. Sudi maknanya diuji lah. Disudi akan kami dengan percubaan kesusahan, maka sabar oleh kami. Katanya sahabat, kami pernah diuji. Tuhannya sudi kami. Sudi dengan apa? Sudi dengan kesusahan. Maka kami lepas. Sabar. Dan disudi kami dengan percubaan kesenangan, maka tiada kami sabar. Sahabat kecek lagu tu. Tapi dia Tuhan uji dengan kemenangan, dengan kesabaran, dengan kemasyhuran, dengan orang gapung. Telala kita. Zaman tak suhu boleh duduk dengan Tuhan. Zaman suhu ni tak boleh duduk dengan Tuhan. Nyo uji Tuhan dah lah. Duduk makhluk lebih banyak lebih pada duduk dengan Tuhan. Sudah. Masalah berlaku. Ujian berlaku. Tapi berapa banyak orang berjanji, masa susah kamu boleh sabar. Senang lagi kamu boleh sabar. Kecek besar dia mau buah. Sahabat dulu tak berani nak janji benda lagu tu. Sebab itulah mengajilah sungguh-sungguh. Masa tak suhu ni ngaji sungguh-sungguh. Tak ada orang kenal, tak ada orang cara kita ngaji sungguh. Dia orang kenal kak. Nak mengaji pergi kitab, nak berjumpa nak pukul gambar, nak gapo, gila gitulah. Jadi mengaji dululah sebelum nak suhu. Jangan buat style gila nak suhu awal daripada nak mengaji dulu. Ngaji dulu deh. Bermula makna sabar padanya bahawa tiada cenderung ia kepadanya. Dan mengetahui akan bahawasanya sekalian demikian itu pertaruhan pada sisi Tuhan, di sisi manusia, sisinya sisi manusia. Maknanya kita kena ingat semua apa yang kita nak tu berlaku. Kita nak sehat boleh sehat, kita nak kaya boleh kaya.
itu adalah pertaruhan Tuhan. Tuhan taruh benda tu kita. Jangan buat benda tu lalai adalah ujian. Biasa tengok orang jaga parking kereta. Biasa dia. Tengok kereta, pak dia parking macam-macam. Apa dia relax? Sebab dia rasa bukit hak dia. Kita ni kereta sebutir rasa hak kita, hak tu jadi masalah. Rasa hak kita kena jaga, kena gapo. Kita kena rasa supaya orang jo jaga parking kereta. Harta banyak tengok depan parking kereta sport. Biasa dia. Dia naik basikal ya, beragu. Sebab tu dia tenang. Kita kereta sebutir gara kepak cara kok kereta sebutir. Jadi benda itu hanya Tuhan simpan sebagai amanah nak uji diri kita. Jangan sengkau kesusahan saja ujian, kesenangan itu bukan ujian. Bahkan ujian kesenangan lebih sukar, lebih payah berbanding dengan ujian kesusahan. Selagi akan diambil daripadanya pada masa yang hampir. Lepas ni Tuhan nak ambil pula dekat-dekat ni. Kadang-kadang Tuhan wis simpan seminggu yang kita harta ni. Lepas Tuhan ambil dah. Sehat ni Tuhan wis bulan ya. Lepas tu sakit pula. Jadi masa sehat ni kejarlah. Rebutlah peluang ketika sehat ni buat amal sebanyak-banyak. Dia sakit tak urut dah. Nak berzikir, nak bergapo letih dah. Sakit go tu, sakit go ni. Maka ketika kita ada kesihatan, ada gapo dia tu. Maka semua hak kebolehan hak kita ada, sihat ke gapo itu ujian. Ramai orang tak boleh sabar dengan ujian. Nabi kata dua nikmat yang sentiasa manusia tertipu. Nikmat ni benda manusia nak lah. Tapi manusia tak hargai, tertipu semacam. Gapo dia? Pertama sihat. Benda nak, betul. Tu hewi sihat tak hargai pula. Tak buat taat, tak buat baik, tak buat gapo. Tunggu tai nak selok, nak buat guan, nak semaya tak boleh dah, nak berzikir tak boleh dah, dia selok ni. Dia sakit, dia teruk, dia gapo nak sebut nama Tuhan. Oh, payah. Maka Nabi kata, dua benda nikmat ni manusia tertipu. Maghbunun. Dua nikmat, nikmatan ni, dua nikmat. Sentiasa manusia tertipu dengan nikmat ni. Tak hargai kalau boleh hak ni. Tapi dia nak. Bila dia rasa apabila dia sakit. Kedua, nikmat apa tertipu? Masa kosong. Al-farag. Masa kosong. Masa duduk saja. Dia sibuk gak. Dia kaluk urusan goni mula serabut. Masa kosong tak usah berzikir. Masa kaluk baru nak berzikir. Dan bahawa tiada berlebih-lebih ia pada bersedak-sedak dengan dia. Jangan berlebih-lebih sangat. Dan bahawa tiada lalai ia kerananya. Jangan kita jadi lalai kerana benda yang kita nak tu ada. Kita nak jadi bijak, jadi bijak. Kita nak jadi suhu, jadi suhu. Kita nak jadi orang alim, jadi orang alim. Jangan terlalai weh. Kadang-kadang ujian. Orang jadi jahil bukan kadang-kadang bukan ujian. Oh jahil hamba rasa bodohnya. Orang alim kadang-kadang ujian bagi dia ilmu ni. Mungkin tahu belaka. Oh tidak kau suhu, tidak kau suruh alim. Ujian. Jangan kita lala, sak lala. Oh tu abang. Sak lala buat kita ni. Dan bahawa menunaikan ia akan syukurnya. Sentiasa ingat benda ni adalah ujian daripada Tuhan dan kena terima kasih Tuhan kerana beri nikmat ni. Kita sihat, alhamdulillah, terima kasih Tuhan beri hamba sihat. Ada orang jaga kesihatan tapi tak sihat dia, sakit semacam. Ada orang tak jaga kesihatan, makan goni, gotu. Sihat alhamdulillah. Jadi nikmat tu kena syukur pertama. Kedua, rebutlah peluang ketika kita boleh nikmat hak tu. Ikutlah kita nak nikmat harta ko, nikmat kesihatan ko, nikmat pangkat ko, nikmat kaya ko, gapo, rebut buat kebajikan sebanyak mungkin. Adapun yang kedua, iaitu barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu. Maka 4 bahagi. Mana ni? Yang kedua daripada mana ni? Saat ni benda hak bersama ni, sopa. Benda yang setuju. Benda mana ni?
Maka 4 bahagi. Jatuh pada gapo dia ni? Ha? Ha? Soba yang pertama. Soba benda yang mana ni? Atas kepada mana ni Tiba-tiba yang kedua ni. Kedua menyalahi hawa nafsu. Menyalahi keinginan kita. Tu dia balik. Adapun yang kedua, hak pertama ni hak berlaku menurut hawa nafsu. Hak ni menyalahi hawa nafsu hak kita nak. Maka 4 bahagi. Benda hak kita nak berlaku tu kena sabar juga. Ada benda hak kita tak si tapi berlaku juga kena sabar juga. Gapo dia benda hak menyalahi hak kita nak? Pertama mengerjakan taat. Kita tak si taat ni benar. Rajin semaya, malah benar. Lepas tu yang mu rajin. Semaya tinggal semaya sajalah demo awe. Tak semaya subuh, tak semaya gapo, tak setunjuk warung lah. Subuh pun tak semaya. Jauh, berat jadi wali. Ni tak semaya subuh wali tu. Kau jadi wali, buah kedai kopi tu. Buah supaya wali tu. Subuh tak semaya. Maka mengerjakan taat ni benda yang menyalahi hawa nafsu kita. Nafsu tak si taat, tak si semaya, tak si tutup aurat, tak si mari mengaji, tak si gapo. Dan bermula nafsu diri jahat kita. Liar ia daripada setengahnya. Malah daripada setengah taat ni. Dengan sebab malah. Makan nasi rajin. Pitih rajin. Maya malah. Ada orang perangai dia lagu tu. Pelik sungguh kata. Selagi mana hati dia tak kenal Tuhan. Hati dia tak kenal pencipta dia. Maka tidak ada perasaan nak kepada Tuhan. Bapa kita rajin ibadat. Orang-orang kenal Tuhan. Arif billah bapa rajin. Kerana dia kenal siapa dia Tuhan dia. Sebab tu dia rasa Tuhan lebih bernilai daripada harta pitih. Sebab tu dia semangat ibadat. Tuhan suruh. Allah. Nabi Muhammad suka. Allah, hamba tak boleh lalu. Tapi kita sebut lagu tu. Sekadar tu ya. Ingat boleh pitih. Kita minat pitih. Maka apabila tak boleh pitih, tak semangat selalu. Dia panggil Syekh Rabbana. Pok kita tu Syekh di pitih. Maka malah, perasaan malah ni muncul kerana kita tak tahu, tak kenal. Sak benda gapo kita dak buat ibadat ke dia. Tuhan tu siapa dia. Seperti semaya yang mari malah. Dan daripada setengah daripada sebab kiki. Seperti zakat kedekut. Saya tu gak harta. Tak sebui harta zakat. Tak wis sedekah tu perangai tak jauh dah. Orang pitih banyak tak wis sedekah. Tu kira hati tu ada masalah dah. Tapi hak benda wajib pun tak sebui juga. Zakat pun tak sebui. Ni penak ni. Berdosa dah ni. Perikat hati tu buat maksiat dah tu. Dan daripada setengahnya dengan sebab keduanya. Kedua ke apa? Malah lagi. Kedekut lagi. Seperti haji dan perai sabit. Nak pergi Mekah. Kena rajin weh. Buang malah tak boleh buat kerja. Lepas tu, kena waktu ambil duit lagi. Kalau orang kedekut. Rajin pun kadang-kadang ibadat tak boleh nak buat pergi ke Mekah. Dia dua-dua kena korban. Korban malah dengan korban harta. Perai sabit kena waktu ambil petih juga. Beli senjata, beli gapo, waktu ambil harta untuk perai sabilillah. Lepas tu rajin kena rajin, kalau malah tak boleh tu ambil. Dua-dua kena korban. Dan sabar atas taat itu setengah daripada pekerjaan yang sukar. Payah juga nak buat ibadat ni. Orang boleh bangun tahajud, orang boleh sembahyang Jumaat, orang boleh istiqamah mengaji, sabar buat taat ni. Orang ni jadi baik, tak kecek mengarut, tak gaul. Sabar weh, sabar. Dan berhajat orang yang mengerjakan taat itu kepada sabar pada 3 masa.
Masa yang pertama pada permulaan nak ibadat kena sabar. Mula-mula nak semaya Allah. Mula-mula nak start mari ngaji kena sabar. Dan mengerjakan ibadat. Dan ketika permulaan mengerjakan ibadat dengan menghasilkan ikhlas. Oh, sabar. Mula-mula ngaji kena sabar. Ikhlas niat molek. Dan sabar daripada umpama riak. Masa yang kedua. Pada ketika buat ibadat pula kena sabar. Jangan riak. Saat ni permulaan ibadat. Kena sabar ketika mula-mula ibadat. Lagu mana? Sabar ni biar niat ikhlas. Kadang-kadang kalau kita tak sabar niat kat lain dah. Lepas tu, sekat tu ya sabar. Tak, ketika buat ibadat kena sabar pula. Saat ni sebelum buat ibadat. Ketika buat ibadat sabar daripada perasaan nak tunjuk ke orang, nak riak, nak gapo. Dan pada ketika mengerjakan taat, kedua pada seperti tiada malas ia daripada menunaikan segala fardu dan sunatnya. Dan masa ketiga kemudian daripada selesai mengerjakan dia selepas pada ni. Oh, nak buat taat. Sabar di awal, sabar tengah, sabar di hujung nak buat taat. Kadang-kadang sabar mula-mula molek dah, tengah-tengah pula jadi malah jadi gapo. Kadang-kadang tengah molek dah, hujung pula jadi masalah pula. Maka iaitu sabar ia daripada menyebutnya dan menzahirkan kerana riak dan sum'ah pula. Lepas buat ibadat comel dah, bangun tahajud molek dah. Pukul 10 nya buah kedai kopi pula. Saya hujung pula punuh. Apa nampak ngatuk tu ayah haji tak tahulah. Nampak ngatuk tak sihat ke? Ada. Tahu malam bangun pukul 3. Punuh jahannam selalu. La ilaha illallah. Pukul 10 dah. Yang tadi lagi ibadat tu. Punuh di hujung pula. Bahagian yang kedua. Saat ni mengerjakan taat. Ni mengerjakan bahagian kedua meninggalkan maksiat pula. Sabar meninggalkan maksiat. Wallahu a'lam. Ustaz bekal tu sunnah Nabi. Al-fasdu. Sunnah Nabi ke tak? Hamba tak ingat al-fasdu ni sunnah ke tak. Bekal tu memang tentu dah sunnah Nabi. Nabi pernah berbekal. Ada riwayat menyatakan Nabi suruh berbekal. Dan Nabi pernah diwasiatkan oleh Jibril. Pesan Jibril kepada umatmu supaya berbekal. Nabi sendiri berbekal, Nabi suruh orang berbekal, Nabi sendiri bekal. Nabi pernah dipesan orang untuk suruh royak kepada umat dia supaya. Manakala fasdu ni mengeluarkan darah bukan dengan cara sedut. Bekal ni maknanya gini. Ni. Kita buat luka, kita bersedut. Tu bekal panggil. Kalau tak dengan cara sedut, dia panggil fasdu. Fasdu ni mudah terjemah lah ni aku panca. Ataupun keluarkan darah cocok gini. Cuk. Lah ni ada orang atas. Biasa tengok tak? Orang buat atas daya ni. Tup, ya cok, tup, robek sikit. Bocor kau tu kepala ni darah. Tu sunnah kau tak. Hamba tak ingat. Tapi tu antara rawatan juga. Fasdu ni antara rawatan juga. Hamba tak ingat benda tu sunnah kau tak. Tapi kalau berbekal tu jelas lah. Tapi rawatan yang molek lah. Fasdu ni suhu juga rawatan. Lalu ni ada orang kata fasdu ni aku panca. Waktu ubik darah dengan jarum. Waktu ubik angin, waktu ubik gapo. Tuan guru boleh ijazah ke bacaan dari Syekh At-Tijani. Gapo dia tu? Allahumma inni as'aluka min khazaini fadli. Dan maksudnya terima kasih atas ilmu. Tak tahu siapa dia ni. Syekh At-Tijani siapa dia ni? Allahumma inni as'aluka
min khazaini fadlik. Ya Allah, ya Tuhanku, aku meminta daripada khazanah kelebihanmu. Bab pitih ni kali ni. Kahwin ni. Nak minta dengan Tuhan khazanah pitih ko. Setiap kali nak ambil pitih ko dalam supik ko. Ya Allah, aku ambil daripada khazanahmu ni. Ingat ambil lagu tu. Ambil. Jangan tengok pitih. Nak seduk berah pun. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ambil daripada khazanahmu, simpananmu. Jadi tak payah beli berah. Musim berah-berah ni. Jadi tak payah beli berah. Cebok ya. Tak ada pun cebok ya. Jadi rasa-rasa ni ayat untuk lagu tu lah. Bak pitih tak usah habis. Berah tak usah habis. Minyak tak usah habis. Nampak? Gitu maksud dia. Jadi khazanah Tuhan ni sama ada harta, hissi ataupun maknawi. Ilmu. Minta ilmu dengan Tuhan. Jodoh berlaku. Tapi hamba tak tahu ni doa ni. Hamba tak boleh nak ui ijazah lah. Makna dia tu boleh ui lah. Tapi ijazah ni hamba tak tahu. Biasa dengar ya, tapi tak ingat Jadi hamba tak berani nak ui ijazah. Boleh kau tuan guru berkongsi amalan untuk menghapuskan depresi? Depresi ni maknanya tekanan. Kau apa? Kau minum air Pepsi. Kau minum air Pepsi, hamba minum air Pepsi. Tak payah buat. Jadi depresi ni bukan depresi maknanya tekanan lah. Gini, bapa kita rasa hidup tertekan. Manusia ni kadang-kadang kita nak ambil tugas Tuhan. Manusia kadang-kadang kerana dia terlalu percaya dengan diri dia dan kebolehan diri dia, maka dia nak ambil tugas Tuhan. Apakah tugas Tuhan? Mentadbir alam ni. Membuat apa yang akan berlaku. Maka kita hanya boleh merancang. Ya, betul. Tapi nak menentukan benda tu berlaku tak boleh. Maka apabila tak berlaku benda yang kita ingin, depresi lalu. Tekanan lalu. Kadang-kadang tekanan kerja. Kita nak buat gini jadi tekanan hidup, tekanan begini, macam-macam tekanan. Kerana apa? Kerana kita lupa Allah. Kita ingat kata kita hanya menumpai saja di bumi Tuhan. Carilah ketenangan dengan mengingati pencipta kita. Ingat benda yang berlaku di hadapan kita adalah perbuatan Tuhan. Yang mana perbuatan ini bukan sia-sia Tuhan tunjuk di hadapan kita. Tuhan buat orang jahat, Tuhan buat orang baik, Tuhan buat orang pemurah, Tuhan buat orang sayang kita, Tuhan buat orang benci kita, Tuhan buat orang suka kita, Tuhan buat orang deki dengan kita, Tuhan buat orang hasad dengan kita. Apa maksudnya? Adalah nak melatih diri kita supaya kita tahu hak ni buruk perangai ni jangan ambil. Ni kita orang deki dengan kita nak deki dengan dia juga. Tidak jadi tekanan lagu tu. Maka apabila kita ingat semua itu adalah perbuatan Tuhan kita, kekasih kita, maka kita tak marah. Maka orang lagu ni lah baru boleh tenang. Maka Tuhan pun sebut dalam Al-Quran, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, sesungguhnya dengan zikir sahaja boleh tenang hati. Zikir Tuhan. Saya zikir dah ustaz. Tak ekap zikir dah. Mu zikir saja. Mu tak ingat Tuhan, mu tak ingat masalahmu. Lupa ke masalahmu. Zikir sebut nama Allah tu biar jelas Allah di hatimu. Nescaya mu akan lupa semua masalahmu. Tuhan kata mu ingat aku, mu akan lupa lah masalahmu. Ni mu duk ingat aku. Mu duk sebut nama aku tapi mu duk ingat masalah. Tak ilah tekananmu. Ingat kat aku. Ingat ni perbuatan. Ni adalah ujian. InsyaAllah. Banyak-banyak berselawat, ilalah depresinya. Boleh kongsi kau doa dalam kisah Isra' Mi'raj ketika Nabi Muhammad bersama Jibril ketika dikejar jin Ifrit. Doa dia panggil doa Ruqyah Jibril dia panggil. Doa jampi Jibril. Jibril jampi juga. Ceritanya ketika Nabi Isra' Mi'raj, maka ada peristiwanya Nabi dikejar oleh Ifrit. Ifrit bawa jamu api. Kejar Rasulullah, Jibril ada. Berani Jibril tolong. Berani sungguh Ifrit ni. Jibril ada, Nabi Muhammad ada. Boleh nak bawa jamu api, nak pergi khianat Nabi Muhammad, nak pergi bakar Nabi Muhammad. Nyo kejar-kejar. Maka Nabi Muhammad perhatilah. Jibril kata, ya Muhammad, mu suka tak kalau aku ajar satu doa kamu? Kalau mu baca, nescaya Jibril Ifrit saat ni bersembah,
terbakar habis. Karut-karut api dia terbakar habis dia. Katanya Nabi Muhammad boleh. Maka Nabi Muhammad Jibril pun ajar. Neh. A'udzu bikalimatillahi tammati. Neh, panggillah. Syari allazi la min syarri ma qala allazi la yujawizuhunna barrun wala ya ada panjang. Illa yatruku bi khairin ya rahman. Lebih kurang gitulah ayat dia. Panjanglah sikit. Maka ayat ni untuk baca wak japi wak ambak hatu. Boleh. Nanya orang masuk hatu boleh baca. Ikutlah pergi mana-mana di pada dia. Baca doa ni niat kata jadi api biar bakar hatu dalam tu. Jadi hamba ijazah lah doa tu. Sebagaimana hamba terima pada guru hamba. Doa tu kena cari pula deh. Hamba pun tak ingat juga masalah juga. Adakah kita tak suka seseorang dalam hati juga dikira mengumpat? Tak suka tak apa, bukan mengumpat. Awak suka ke dia? Tak suka mengumpat awak. Astagfirullah. Saya tak suka buat apa saya ngumpat ni kita kata ke dia. Ni kita tak kata pun. Awak tak suka mesti awak ada maksud buat apa awak tak suka ke dia. Nyadalah cakap amu nak royak jadi mengumpat. Mengumpat ni kata. Dalam hati amu malas nak kata dia kata. Maknanya awak tak suka tu awak mesti ada kan. Dah. Tak semestinya. Mengumpat ni benda lain pula. Kita kata dalam hati ataupun kita kata di mulut. Itu panggil mengumpat. Tak suka, mungkin ada sebab-sebab munasabah. Adalah sebabnya. Tak syarat, tak panggil mengumpat lagi, tak panggil mengumpat. Betul kalau lagi lama kita belajar ilmu tentang hati, maka kita akan rasa berat nak buat ibadat. Sebab apa lah ni? Jadi malas dan berat nak buat ibadat. Nak ayat kita ngaji lama dah tu. Maka masalah gapo mohon jelas tu aku. Kena ngaji lama lagi. Ya benar bisa sekali ilmu Nabi Muhammad, ilmu rajin. Kalau ngaji kau malah tu ilmu tu ada masalah dah tu. Bukan ilmu menghampirkan kita ke Tuhan, bukan menjauhkan diri daripada Tuhan. Katanya Hasanul Basri, man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa dia bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah dan petunjuk, maka tidak bertambah dia di sisi Tuhan kecuali bertambah jauh. Maka kalau semakin mengaji, semakin malas buat ibadat, semakin berat nak sebut nama Tuhan, rasa bisa dah, rasa malas semaya, rasa bersih, tu bukan ilmu lagi, tu tak tahu kok mana lagi. Banyak lagi ilmu kita tak faham. Kerana kalau betul-betul faham, tengok Nabi Muhammad lagu mana. Tu orang faham tu. Tu rajin setara mana, bekok kaki-kakinya semaya. Sembak kaki-kaki, bekok kaki-kaki, darah turun kaki, diri lama mana. Kita rajin semaya siapa bekok kaki-kaki, siapa sembak kaki-kaki, darah turun kaki. Kita sembak juga kaki pergi maidin. Jadi lama telajuk bekok kaki-kaki, garuk lah berapa dia. Nabi Muhammad siapa bekok kaki-kaki kerana berdiri lama. Tu baru jolo ilmu. Tapi semakin ngaji, semakin malah buat ibadat ni. Tipu setan tu. Jangan biarkan diri kita ditipu oleh setan. Setan dia akan masuk pada semua tempat. Kawasan orang mengaji, kawasan orang beramal, kawasan orang ikhlas, kawasan wali. Ya pergi belakang setan. Kerja dia dah nak ganggu. Setan tipu wali, cara wali. Tipu orang mengaji, cara orang mengaji. Tipu hok cak ayah, cara cak ayah. Tipu hok duk atas kalbuk, cara atas kalbuk. Tapi setan ada semacam. Penipu Berjaya tak berjaya tu suku pasal. Syekh Abdul Qadir Jalani pernah diuji oleh setan. Tapi dia berjaya. Setan tu ayat 80 orang lebih dah aku tipu. Wali-wali hok duk beramal ni dengan tipu ni. Selamat juga. Tengok. Orang beramal pun kena tipu ya. Orang ngaji ya. Tok guru kena tipu ya. Setan ni dia pergi. Dengan gaya tok guru dia. Sesuai lah nyata atas lah hok cak ayah. Nyata general meja. General atas meja. Cendek tu. Jadi jangan rasa malah. Kalau ada rasa malah, kata ilmu gapo aku belajar ni jadi malah buat ibadat ni. Ilmu ni bukan ilmu Muhammad ni. Ilmu setan aku ni. Kena ayat lagu tu. Tu dia ajar ilmu hakikat. Hakikat setan ni bukan hakikat Muhammad ni. Kena ayat gitu dah. Kalau buat malah baik langsung ngaji lagu ni. Supaya tulur. Kena ayat gitu.
Nabi berbekal kat bahagian mana? Betul kau boleh berbekal pada setiap tubuh badan macam orang lain ni buat. Yang sunnahnya macam mana? Oh. Bab berbekal ni dia ada poin-poin, titik-titik sunnah dia panggil. Apa maksud titik-titik sunnah? Nabi pernah berbekal di situ. Atas kok ni sikit, ni pala adalah 2-3 tempat, ya ada ni tempat je. Sini. Maka tempat-tempat lagu tu, bekal tu Nabi buat, yang panggil bekal sunnah ataupun titik sunnah. Manakala tempat lain boleh berbekal dan ada poin. Dia panggil poin ni tempat darah tu. Tempat saluran darah tu ada. Tapi Nabi tak buat. Tak semestinya Nabi tak buat tu benda tu tak molek. Dah. Boleh berbekal. Bahas 100 cara berasa. Tak tahunya atur mana, tak tahulah. Mula-mula mari gemuknya seduk kuruh. Klik. Oh berat lagu tu. Penat lagu tu. Jadi orang bekal ni dia tahulah titik-titik dia. Kesihatan. Kalau orang tak pandai jangan silap seduk. Bukan tempat orang dia ni seduk juga kan. Jadi stroke lah orang tu. Jadi boleh juga. Sekalipun benda tu tak sunnah. Sunnah tu dia ada 2-3 dalam ne cara lebih. Sini ada 2-3 tempat. Hak lain tu boleh dibuat. Jangan kagumi Rasulullah berlebih-lebihan. Kerana akan jadi seperti Kristian mengagumi Nabi Isa berlebihan. Apa komen ustaz pakai statement ni? Allah, hamba mengatuk hari ni. Nak katok berat-berat ke, bulan Rasulullah ni ai, Boleh dia kata agung Rasulullah supaya Kristian. Betul ke Kristian agung Nabi Isa? Dia bukan agung, dia sembuh Nabi Isa. Lepas bila masa kita sembuh Nabi Muhammad nyong. Nabi Muhammad kita puji dia. Kita puji sayang kita tak apa. Hamba puji demo tak marah. Puji Nabi Muhammad, demo marah. Demo ni gila puji kau apa. Deki dengan Nabi Muhammad. Orang duk puji Nabi Muhammad tak puji dia. Pelik sungguh. Orang lain ni kalau buat dia tak apa lah susah-susah. Susah-susah awak beli kek hari jadi saya. Nawak melih kambing saya. Tapi kalau buat hari jadi Nabi Muhammad marah pula. Orang ni ada masalah hati. Orang yang merasai kata Rasulullah ni tak layak dipuji. Ataupun Rasulullah kalau nak puji-puji sikit-sikit sudah. Orang ni tak ada perasaan dengan Nabi. Orang kalau kita sayang, kita puji habis ring pada dia. Contohnya kita gila kat orang Tino ni. Kita royak demo paling comel. Hak ni pun tak pandai lagi dengan perkataan hamba tak sebut. Tu kita puji orang yang kita sayang. Orang Tino baru. Kita kata demo comel, sopo artis, sopo gapo. Tapi abai rasa, abai puji ni, awak comel lagi. Tu puji orang Tino baru. Puji Nabi, kita tak kata Nabi gini. Rasa genak dah kau. Bini kita puji, kita rasa, comel lagi bini kita. Berbanding dengan pujian kita. Apatah lagi Nabi Muhammad. Tuhan sendiri puji Nabi Muhammad. Mu tak saya puji, gapo mu sebenarnya. Mu hidup bumi siapa lo ni? Siapa dia Muhammad tu? Mu ingat dia manusia biasa, dia kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, kekasihmu tak boleh tengok. Orang kata sikit je. Boh. Bini boh tu comel dah tapi tahulah nampak gigi dia tak betul. Rasa demo 24 jam demo keluar daripada pejabat ambo. Kecek kuih ajar kata. Bini ambo demo tek boleh. Pas kekasih Tuhan ni. Kena puji lebih daripada dia. Lah. Aku sendiri katanya Allah Ta'ala aku puji kekasih aku. Ni lebih-lebih apanya. Orang Kristian ni sembuh Nabi Isa. Bukan cerita tajuk puji. Puji. Kalau tajuk puji lah gila. Kita puji Nabi-Nabi. Hebat dia. Nabi Isa, Nabi Musa puji belaka. Tapi kita tak aja sembuh. Sembuh lain puji. Isa ni dia sembuh ni. Dia kata anak Tuhan. Lepas kita ada kata kau Nabi Muhammad Tuhan, kau sembuh dia jadi Tuhan. Kau tak. Sesuailah dengan dia sebagai Nabi. Tapi dia lah yang paling hebat, paling besar, paling gaponya. Tak boleh terima lagi kau. Kau dia kata dia lebih besar. Hamba tak boleh terima. Pujian ni melampau. Apa? Nabi Muhammad puji sikit sudah. Puji hamba. Hamba ni dengan Nabi Muhammad. Dekat lagu ni. Nak jadi kafir dekat lagu ni. Orang rasa dia serupa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak layak dipuji lebih-lebih. Hamba layak dipuji. Maknanya kalau nak puji, puji serupa orang biasa. Nak aku puji serupa Nabi Muhammad serupa puji manusia biasa. Tahap tu ya diri aku,
Rasulullah ni sisi dalam hatimu. Supaya orang biasa ya nak puji. Gapo email lagu tu? Ngaji dah hatta aku na ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hendaklah mu saya aku lebih daripada segala-galanya Nabi Muhammad ayat. Apabila saya puji kena lebih lah berbandingnya. Kalau kita saya ke anak ni lebih daripada, kita akan belanja lebih, wi hadiah wi gapo dia lebih daripada. Tak suruh puji lebih-lebih. Apa? Nak suruh kata Nabi Muhammad sama tahara dengan demo kau gua? No. Biarlah demo mufti ko, PhD ko, Wahabi ko, gapo. Hamba tak tengok orang dulu ni. Benda hak jenis canggih dengan Nabi kita lawan berlaku. Benda-benda lagu ni Wahabi saja ni. Kita punya lah ni kita kena buat gotu dah. Buat poster amal ayat dah itu. Jangan ikut Wahabi, ikut Nabi. Jangan ikut Wahabi. Tulis gitu. Ni, buat poster ikut Nabi, jangan ikut Wahabi. Say no to Wahabi. Lagu tu. Boleh-boleh makhluk ni lagu tu lah perangai dia. Manusia tak suka ikut Nabi Muhammad dan kita tak boleh paksa orang saya ke Nabi Muhammad. Alhamdulillah Tuhan anugerah kepada kita ada sikit saja perasaan saya ke Nabi Muhammad. Mungkinlah ada ni. Orang hak tak ada kita nak paksa gua. No. Kita sayang kepada orang perempuan. Kita gila-gila kepada dia. Orang lain tengok biasa dia. Mungkin dia tak ada perasaan. Seperti cerita Laila dengan Majnun. Apabila Majnun jadi gila, Qais nama dia. Qais ni dia bergaul dengan Laila. Tapi kerana cinta dia tidak kesampaian, maka Qais jadi gila, Majnun. Maka Qais ni dia ada saing dengan seorang raja. Saing dia jadi raja lah, jadi orang besar. Maka apabila saing dia tahu, saing gu dia ni kacik dengan orang Tino jadi gila. Maka dia panggil hok Tino tu. Panggil Laila. Mari Laila depan raja tu. Katanya saing Qais kata, Laila, aku tengokmu, aku ingatmu orang comel. Uduh mukamu. Muka Laila ni lebih uduh daripada hamba aku hok paling uduh sekali. Katanya saing Qais kata. Aku ni raja. Aku ada hamba. Hamba aku hok paling uduh comel padamu lagi Laila. Bapa aku heran, bapa sayang hamba ni Qais ni jadi gila kerana mu wahai Laila. Laila jawab ke apa? Laila jawab. Kerana kamu bukan Qais. Mudah. Kalau mu Qais, mu tak kecek lagu tu. Lah ni mu bukan Qais. Sebab tu mu tak kecek lagu tu. Kalau Qais, hak ni lah paling comel sekali. Aku lah paling comel dah hati dia. Siapa jadi gila dia. Bekat begitu juga kita boleh makhluk ni. Tuhan bui kita sayang ke Nabi Muhammad. Pegang sungguh perasaan tu. Nak paksa orang tak boleh. Menyayangi seorang, mengkagumi seseorang. Wak marilah cerita setara mana dia orang jenis pandai gitu kan. Duduk dengan lagu tu dia. Duduk dengan PhD dia. Duduk dengan ilmu dia, duduk dengan pangkat dia, duduk dengan pitih dia, duduk dengan jawatan dia, duduk dengan rektor dia ni. Duduk dengan profesor dia, duduk dengan mufti dia, duduk dengan maulana dia, duduk dengan syekh dia, duduk dengan wahabi dia, duduk lagu tu. Maka bab maulid-maulid, bab puji-puji Nabi ni tak boleh paksa orang. Dia tak sini kata gua nak ikut demo lah. Cuma akhirat kita boleh jumpa lah. Hak mana betul, hak mana salah gitu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah
wakil daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa. Saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Ta'ala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Ta'ala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Maka saya berharaplah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.